Keajaiban hati, kisah rakyat Malaysia menyatukan Afrika. Adakah anda percaya bahawa sebuah negara kecil seperti Malaysia mampu mengubah nasib sebuah benua hanya dengan kebaikan hati? Hari ini, kami akan membawa anda menyaksikan sebuah keajaiban nyata yang bakal terpahat dalam sejarah dunia saat rakyat Malaysia bangkit bersatu untuk membantu saudara-saudara mereka di Afrika selepas gempa bumi terburuk dalam 1 abad. Bunyi siren bergema sayup melalui skrin televisyen. Suara pembaca, berita antarabangsa, melaporkan tragedi gempa bumi terbesar dalam 100 tahun di sepanjang garis sesar Afrika yang merentasi beberapa negara. Ethiopia, Kenya, Somalia, dan Tanzania merupakan negara-negara yang paling teruk terjejas. Laporan awal menyatakan lebih 15,000 nyawa terkorban dan ratusan ribu lagi cedera. Ribuan komuniti kini hanyalah timbunan runtuhan. Apa yang lebih memburukkan keadaan, jalan raya musnah, bekalan air terputus, dan seluruh wilayah bergelap tanpa elektrik. Makanan dan air bersih menjadi sumber yang paling kritikal. Hospital-hospital runtuh menyebabkan mangsa terbiar tanpa perlindungan, malah tanpa sehelai selimut, untuk menahan kesejukan malam yang suhunya menjunam mendadak. Dunia mula bertindak, menghantar bantuan ke kawasan bencana, tetapi laluan masuk masih terhalang. Banyak agensi antarabangsa masih di peringkat perancangan, manakala jutaan mangsa terus merayu pertolongan dalam keadaan terdesak. Ketika dunia masih dalam kekeliruan, Malaysia mengambil keputusan untuk bertindak terlebih dahulu. Dr. Ismail Rahman, Ketua Pusat Perubatan Bergerak Malaysia, menerima arahan segera daripada kerajaan untuk membentuk Skuad Bantuan Kemanusiaan Perubatan Malaysia, sebuah unit perubatan khas yang sangat berpengalaman dalam misi bantuan bencana di negara-negara seperti Nepal, Vietnam, dan Filipina. Kali ini misinya berbeza. Katanya kepada pasukan sukarelawan perubatan, kita bukan sahaja membantu sebuah negara, tetapi kita akan membantu sebuah benua. Dalam masa kurang daripada 48 jam, sebuah pasukan seramai 70 orang yang terdiri daripada doktor, jururawat, pakar psikologi, dan pegawai logistik, bersama dengan peralatan menyelamat, ubat-ubatan, dan dapur bergerak untuk menyediakan makanan dalam kuantiti besar, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur menuju ke pusat gempa di Kenya. Pada masa yang sama, rakyat Malaysia juga tidak ketinggalan. Media sosial dibanjiri dengan hebahan mengenai pelancaran tabung harapan Malaysia untuk Afrika yang ditubuhkan hanya 3 jam selepas tragedi itu berlaku. Orang ramai dari segenap lapisan masyarakat datang menderma, sedikit demi sedikit. Daripada seorang nenek yang mengutip tin aluminium, seorang guru di pedalaman, sehinggalah murid sekolah yang memecahkan tabung mereka untuk turut membantu. Kita pernah susah dulu, kata seorang wanita berusia 60 tahun dari Kelantan sambil menitiskan air mata dalam sebuah klip video yang tular. Kami faham macam mana rasanya tak ada makanan. Semoga bantuan ini sampai kepada mereka secepat mungkin. Gambaran semangat perpaduan rakyat Malaysia ini mula menarik perhatian dunia, bukan kerana jumlah dana yang besar, tetapi kerana kebesaran hati rakyatnya. Pasukan perubatan Malaysia yang sedang terbang di udara akan menunjukkan kepada dunia bahawa kebaikan hati rakyat Malaysia memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada yang pernah dibayangkan. Pesawat khas tentera udara diraja Malaysia mendarat di tengah-tengah landasan terbang sementara di luar Nairobi, Kenya. Suasana dipenuhi asap, debu, dan tangisan mangsa yang masih trauma dengan gempa bumi dahsyat itu. Tanpa sempat berehat, pasukan perubatan Malaysia seramai lebih 70 orang bergegas turun dari pesawat bersama peralatan perubatan, khemah lapangan, penapis air mudah alih, dan bertangan-tan makanan kering sumbangan rakyat Malaysia. Pasukan logistik yang telah tiba 12 jam lebih awal telah menyediakan tapak dengan pantas. Kita mesti dirikan pusat rawatan asas dalam masa 3 jam, kata Dr. Ismail dengan nada tegas sambil tangannya ligat memasang katil lapangan. Keadaan di sekeliling sungguh menyayat hati. Rumah-rumah ranap, mangsa yang cedera terbaring merintih di bawah terik matahari. Ada kanak-kanak yang masih tidak tahu ke mana hilangnya ibu bapa mereka, hanya debu yang melekat di wajah dan air mata yang tidak henti mengalir. Namun, hanya dalam beberapa jam selepas mendarat,
Kemah-kemah berwarna putih dan biru berhias jalur gemilang mula berdiri megah, umpama bunga-bunga kecil yang mekar di tengah-tengah kemusnahan. Bunyi penjana kuasa solar mula berdengung, dan aroma nasi panas dari dapur lapangan mula tersebar di bawah angin. Tawa kanak-kanak mula kedengaran dari sudut pengagihan makanan. "Ini makanan dari Malaysia," kata seorang jururawat. Sukarelawan bernama Zaleha sambil menghulurkan sebungkus nasi goreng kepada seorang kanak-kanak perempuan Ethiopia yang sedang memeluk anak patung kain yang koyak di sebelah kemah rawatan. Kanak-kanak itu menerimanya dengan mata yang terbeliak sebelum menunduk dan menangis. "Terima kasih, terima kasih," bisiknya dalam bahasa Inggris yang terputus-putus, lalu segera berlari untuk berkongsi makanan itu dengan abangnya yang cedera di dalam khemah. Penduduk tempatan mula menghampiri, ada yang mendukung anak kecil, ada yang menolak warga emas di atas kerusi roda, dan ada yang memikul sisa-sisa harta benda mereka. Melihat sahaja logo jalur gemilang, mereka datang dengan penuh harapan. Pada malam pertama itu sahaja, pasukan perubatan Malaysia telah merawat lebih 300 pesakit, mengagihkan makanan kepada lebih 2,000 mangsa, dan memasang sistem penapisan air bersih pertama untuk sebuah kampung yang terputus bekalan air sepenuhnya sejak gempa berlaku. "Pada mulanya, kami hanya fikir untuk memberi bantuan asas," tulis Dr. Ismail dalam laporan pertamanya yang dihantar pulang ke Malaysia. "Tetapi sekarang, saya rasa kami mungkin harapan terakhir mereka di sini." Ketika langit mula bertukar kemerahan di ufuk timur, pasukan Malaysia masih gigih bekerja di kalangan mangsa, merasai satu kekuatan yang tidak dapat dihalang kekuatan sebuah kebaikan hati. Pada petang hari kedua selepas bencana, suhu di Kenya mencecah hampir 40 darjah Celsius. Kemah besar pasukan Malaysia, yang kini menjadi pusat perlindungan sementara, dipenuhi ratusan mangsa. Lelaki, wanita, kanak-kanak, dan warga emas bersesak di bawah kanvas putih berhias jalur gemilang yang kini menjadi simbol harapan di tanah yang musnah. Tangisan kanak-kanak kecil masih kedengaran, ramai yang kelaparan, ramai yang sakit, dan ada yang baru sahaja kehilangan seluruh keluarga. Seorang pakar psikologi Malaysia bernama Dr. Aisyah menghampiri seorang budak lelaki berusia kira-kira 7 tahun yang duduk termenung di sudut kemah. Wajahnya comot dengan kesan air mata, bajunya koyak rabak. Tangannya yang kecil menggenggam erat sekeping gambar yang renyuk dan kotor. "Adik nama apa?" tanya Dr. Aisyah lembut. "Amin," jawab budak itu perlahan. "Mak saya. Bawah rumah. Ayah pun terperangkap di sana. Saya seorang saja yang dapat keluar." Suara Amin yang bergetar membuatkan hati setiap ahli pasukan luluh. Dr. Aisyah menghulurkan semangkuk bubur panas dan sehelai kain kecil dari kotak sumbangan. "Ini dari Malaysia. Rakyat Malaysia kirimkan untuk adik," katanya sambil tersenyum mesra. Budak lelaki itu mengangkat muka, seolah-olah tidak percaya bahawa semangkuk bubur dan sehelai kain kecil boleh membawa makna yang begitu besar. Air matanya mula mengalir lagi, tetapi kali ini bukan kerana ketakutan, tetapi kerana dia mula merasakan bahawa dia tidak lagi keseorangan. Di satu sudut lain, seorang doktor pakar bernama Dr. Chan sedang merawat seorang lelaki tua yang patah lengan yang dibawa dari sebuah kampung terpencil. "Kita kena buat pembedahan kecil di sini sekarang. Tiada masa lagi," katanya sebelum mengangguk kepada pembantunya untuk membuka set peralatan khas yang dibawa dari Malaysia. Dalam keadaan serba kekurangan, pasukan Malaysia mengubah satu sudut kemah menjadi bilik bedah lapangan. Dalam masa kurang 20 minit, Dr. Chan berjaya membetulkan tulang, menjahit luka, dan membalutnya dengan kemas. "Sudah selesai, Pak Cik. Tak sakit lagi," katanya sambil memegang tangan lelaki tua itu dengan lembut. Air mata mengalir senyap dari mata lelaki tua itu yang tidak memahami sepatah pun bahasa Melayu, tetapi memahami keikhlasan yang terpancar dari mata dan setiap tindakan mereka. Malam itu, pasukan Malaysia mengagihkan lebih 3,551 spek makanan lagi dan memasang 3 lagi unit penapis air. Lebih 700 mangsa yang cedera menerima rawatan awal. Dalam buku catatan kecil Dr. Aisyah, tertulis satu nota ringkas. "Hari ini, tangisan anak-anak telah berubah. Bukan lagi tangisan ketakutan, tetapi satu suara yang patut didengari dunia suara harapan." Pagi hari ketiga, selepas pasukan Malaysia tiba di Afrika,
bunyi ketukan kuali besar di hadapan pusat perlindungan bergema sejak awal pagi. Bau bawang goreng harum semerbak ke seluruh kem. Wajah beberapa sukarelawan masih kelihatan letih, tetapi tangan mereka ligat menyediakan ribuan bungkusan makanan. Menu hari ini, nasi goreng sardin. Laung seorang sukarelawan dari Jabatan Pertahanan Awam Malaysia dengan ceria, sambil memasukkan bekas makanan kitar semula yang masih panas ke dalam beg untuk diagihkan kepada mangsa. Bungkusan makanan ini bukan datang dari Afrika, tetapi dari kebaikan hati puluhan ribu rakyat Malaysia yang bergotong royong membungkusnya untuk dihantar dengan segera melalui pesawat kargo. Sesetengah kotak mempunyai mesej tulisan tangan daripada murid-murid sekolah seperti "Terus kuat" atau "Abang dan Kakak, jangan takut, rakyat Malaysia sayang semua." Apabila kotak makanan itu sampai ke tangan penduduk Afrika yang menanti, mereka membukanya dengan cermat, seolah-olah isinya adalah harta karun. Ada kanak-kanak yang memeluk kotak nasi itu ke dada, tidak terus memakannya, sebaliknya membawanya untuk dikongsi bersama ibu dan adiknya. "Saya tidak pernah makan makanan seperti ini sebelum ini," kata seorang lelaki separuh umur dari Somalia dengan suara yang bergetar sambil meletakkan tangan ke dada sebagai tanda terima kasih dan menundukkan kepala. "Ia sangat lazat. Tetapi apa yang lebih penting ialah perasaan yang datang bersama makanan ini." Menjelang tengah hari, media tempatan Kenya dan beberapa stesen televisyen antarabangsa mula membuat liputan mengenai dapur bergerak Malaysia yang didirikan di tengah-tengah kem. Mereka kagum melihat bagaimana rakyat Malaysia mampu menguruskan sistem dapur bergerak dengan begitu pantas, teratur dan bersih. "Adakah anda telah menyediakan semua ini terlebih dahulu?" tanya seorang wartawan wanita dari sebuah agensi berita Perancis kepada Dr. Ismail. Beliau tersenyum kecil dan menjawab, "Kami tidak menyediakan peralatan, tetapi kami menyediakan hati kami. Apabila ada orang yang memerlukan bantuan, rakyat Malaysia sentiasa bersedia." Imej bungkusan nasi biasa bersama kehangatan daripada pasukan Malaysia mula tersebar di dunia maya. Seorang pengguna Twitter di Eropah menulis, "Kadang-kadang, kehebatan bukan terletak pada pesawat besar atau jutaan dolar, tetapi pada sebungkus nasi yang dihantar dengan sepenuh hati." Petang itu, pasukan Malaysia menerima mesej dari Kedutaan Besar Malaysia di Nairobi yang memaklumkan bahawa pasukan sukarelawan dari 4 negara lain telah memohon untuk bekerjasama dengan pasukan Malaysia di lokasi tersebut kerana Malaysia telah menetapkan satu standard baharu dalam bantuan kemanusiaan. Cahaya matahari petang memancar di tanah yang kering kontang, seolah-olah cuba memberitahu bahawa walaupun bumi telah retak, hati manusia masih bersatu. Di dalam kem perlindungan pasukan Malaysia, yang kini menjadi pusat tumpuan bagi beberapa negara di rantau itu, satu suara mula kedengaran dari pembesar suara lapangan. "Saudara-saudari sekalian di Afrika, kami datang dari Malaysia. Kami datang ke sini dengan hati, bukan sebagai penyelamat, tetapi sebagai saudara." Suara Bilal, seorang sukarelawan Malaysia berketurunan Afrika yang membesar di Pulau Pinang, sedang membuka sebuah acara kecil di hadapan khemah utama. Ucapannya diterjemahkan serentak ke dalam bahasa Swahili, membuatkan ratusan penduduk kampung mendengar dengan penuh khusyuk. Pada hari itu, pasukan Malaysia menganjurkan satu aktiviti pemulihan trauma ringkas untuk kanak-kanak dan keluarga mangsa dengan tema "Dari Hati Malaysia ke Hati Afrika". Ia dimulakan dengan lagu kanak-kanak Malaysia yang dimainkan dengan gitar akustik. Lebih 200 kanak-kanak Afrika bertepuk tangan mengikut irama dan ketawa apabila tidak dapat menyanyikannya dengan betul. Cikgu Kamal, seorang sukarelawan, bangun menari gaya rama-rama, pokok dan gajah, membuatkan kanak-kanak terhibur. Tawa riang bergema di seluruh kem, buat pertama kalinya selepas berhari-hari. Selepas itu, pasukan jururawat sukarelawan membuka kelas melukis untuk kanak-kanak meluahkan perasaan mereka. Seorang kanak-kanak perempuan melukis gambar jalur gemilang memeluk sebuah rumah yang retak dengan perkataan "Thank you" tertulis besar di bawahnya. Ibu kanak-kanak itu datang mengucapkan terima kasih kepada pasukan Malaysia sambil menangis. "Ketika saya melihat kamu semua berjalan masuk dengan bendera itu, saya tidak tahu pun di mana letaknya Malaysia. Tetapi sekarang saya tahu ia akan sentiasa ada di dalam hati saya," katanya.
Berita mengenai aktiviti kecil ini disiarkan secara langsung oleh media tempatan dan menjadi klip yang tular di Afrika Timur dalam masa kurang sehari. Orang ramai di negara-negara jiran meluahkan rasa terima kasih kepada Malaysia dan menyeru agar kerajaan mereka mencontohi pasukan Malaysia. Beberapa jam kemudian, seorang wakil dari pasukan petugas bantuan Kesatuan Afrika tiba untuk bertemu Dr. Ismail di kemahnya dan mengucapkan satu ayat yang tidak dijangka. Anda bukan sahaja membantu Kenya. Anda sedang menyemarakkan semula keyakinan di seluruh benua kami. Di tengah-tengah suasana yang dipenuhi gelak tawa dan senyuman hasil daripada aktiviti yang dianjurkan pasukan Malaysia, berita tentang operasi mereka mula tersebar luas ke seluruh benua Afrika, terutamanya di kawasan-kawasan yang masih belum menerima bantuan kerana jalan raya musnah dan isyarat komunikasi terputus. Petang itu, radio komunikasi pasukan Malaysia berbunyi cemas. Panggilan kecemasan, kawasan sempadan Ethiopia dan Somalia meminta bantuan. Minta pasukan Malaysia hantar unit perubatan dan makanan dengan segera. Dr. Ismail memandang pasukannya dengan tenang. Sebelum mengangguk perlahan, kita pergi. Seluruh kem senyap. Semua orang tahu lokasi yang meminta bantuan itu terletak lebih 600 km jauhnya melalui jalan yang hancur, tanpa elektrik, air, maupun isyarat telefon bimbit. Dan yang paling penting, tiada siapa yang dapat menjamin keselamatan laluan itu. Kita perlu melalui kawasan yang masih mengalami gempa susulan. Seorang pegawai bantuan tempatan memberi amaran, "Saya tahu," jawab Dr. Ismail. Tetapi mereka tiada pilihan lain, dan kita adalah peluang terakhir mereka. Keputusan itu mendorong lebih 30 ahli pasukan sukarelawan Malaysia untuk memulakan perjalanan bersama bekalan makanan, air bersih, dan berpuluh-puluh peti pertolongan cemas. Mereka memuatkan segalanya ke dalam 4 buah trak pacuan 4 roda yang dipinjamkan oleh sebuah NGO. Perjalanan itu penuh dengan lubang besar, pokok tumbang, dan tanah runtuh. Tetapi tiada seorang pun yang mengeluh. Mereka saling membantu menolak dan menarik trak dengan semangat yang kental. Ketika salah sebuah trak terperangkap dalam lumpur, radio dari trak hadapan melaporkan, kami terjumpa sebuah perkampungan kecil yang belum menerima sebarang bantuan. Lebih 40 orang cedera parah, bayi-bayi kekurangan air. Kita perlu buka pusat bantuan di sini serta-merta. Pasukan itu tidak berehat walau seminit. Mereka segera memasang kemah, menyediakan peralatan perubatan, dan mengagihkan bekalan makanan yang terhad. Tetapi apa yang menakjubkan ialah penduduk kampung itu, walaupun kelaparan, berkongsi makanan sesama mereka dengan tenang tanpa berebut. Seorang wanita tua berkata, dalam bahasa Somalia yang perlahan melalui seorang penterjemah, "Saya tidak tahu dari mana kamu datang, tetapi hari ini, kamu pasti datang dari syurga, Dokter." Ismail tersenyum nipis sebelum berkata kepada pasukannya, "Kita akan teruskan perjalanan ini, bukan hanya mengikut peta, tetapi mengikut hati nurani." Dan ketika gambar-gambar misi bantuan terbaru ini dihantar pulang ke pusat operasi di Kenya, satu mesej segera tiba dari seberang benua. Niger memohon bantuan pasukan Malaysia. Mereka mahu kebaikan hati Malaysia sampai ke Afrika Barat juga. Di atas peta dunia, Niger hanyalah sebuah titik kecil di tengah-tengah gurun Sahara. Tetapi selepas gempa bumi dahsyat ini, titik kecil itu dipenuhi dengan rintihan meminta tolong yang hampir tidak didengari sesiapa, kecuali Malaysia. Berita tentang kerja keras pasukan Malaysia di Kenya dan sempadan Somalia telah tersebar lebih jauh daripada yang dijangkakan. Suara rakyat Niger melalui pertubuhan tempatan bergema di media. Jika rakyat Malaysia boleh sampai ke sini, kami tidak akan menyerah pada takdir. Pusat Operasi Malaysia di Kenya menerima permohonan rasmi daripada Kerajaan Niger. Sebaik sahaja Dr. Ismail melihat dokumen itu, beliau hanya berkata, "Kita tidak akan biarkan mana-mana suara dibiarkan sepi." Walaupun jaraknya lebih 3,800 km merentasi padang pasir, jalan berbatu, dan ketidakpastian mengenai keselamatan, pasukan Malaysia merangka satu lagi misi menyelamat dengan pantas. Mereka mendapat sokongan daripada wakil Malaysia di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, yang mengaturkan sebuah pesawat pengangkut moden yang dilengkapi dengan bilik rawatan lapangan. Misi Sayap Harapan Malaysia pun bermula.
Di dalam pesawat, lebih 40 orang doktor, jururawat dan sukarelawan Malaysia tekun membaca maklumat mengenai kawasan yang bakal mereka tuju. Semua orang tahu ini mungkin salah satu misi paling sukar dalam hidup mereka. Apabila pesawat mendarat di tengah-tengah padang pasir yang tandus, mereka disambut oleh ratusan penduduk kampung yang kurus kering dengan mata yang cengkung. Ada yang memikul mangsa yang cedera di belakang mereka. Pandangan mata mereka bukan lagi harapan, tetapi penantian. Malaysia, Malaysia, jerit sekumpulan kanak-kanak apabila melihat jalur gemilang berkibar di ekor pesawat. Suara itu menyemarakkan semangat seluruh pasukan Malaysia. Pusat perubatan lapangan segera didirikan di bawah suhu 45 darjah Celsius. Dapur bergerak Malaysia didirikan oleh para sukarelawan yang hampir tidak tidur berhari-hari. Dalam masa 6 jam pertama, pasukan Malaysia berjaya mengagihkan lebih 1,200 pek makanan dan air bersih serta merawat ratusan pesakit. Ini keajaiban, bukan? Tanya seorang kanak-kanak perempuan Niger melalui penterjemah sambil makan bersama adiknya di bawah kemah. Dr. Aisyah, yang pernah menangis bersama Amin di Kenya, tersenyum lembut sambil mengusap kepala kanak-kanak itu. Bukan keajaiban, sayang, ini kebaikan hati dari Malaysia. Pada hari itu, stesen radio kebangsaan Niger melaporkan dalam berita malam mereka, "Terima kasih, Malaysia. Anda bukan sahaja menyelamatkan nyawa, tetapi Anda mengesahkan bahawa dunia ini masih mempunyai harapan." Selepas pasukan Malaysia berjaya menyelesaikan misi di Niger dan kembali ke pangkalan utama di Kenya, sambutan daripada negara-negara antarabangsa mula berubah daripada pujian kepada permintaan untuk belajar. Dalam satu mesyuarat tergempar Kesatuan Afrika di Addis Ababa, wakil dari 12 negara Afrika menyatakan hasrat mereka agar pasukan Malaysia menganjurkan bengkel mengenai pengurusan bencana dan bantuan kecemasan mengikut model Malaysia. Ini bukan lagi sekadar bantuan, kata Ketua UNHCR di Kenya. Ini adalah satu pengajaran yang perlu dunia pelajari dari Malaysia. Dr. Ismail, yang tidak pernah menyangka akan diminta untuk mengajar di peringkat benua, tersenyum rendah diri dan menjawab, "Kami bukan pakar dalam segala-galanya, tetapi kami akan berkongsi semua yang kami lakukan dengan hati." Sebaik sahaja berita ini tersebar, negara-negara seperti Tanzania, Burkina Faso, dan Uganda menghantar wakil untuk menyertai bengkel lapangan yang dianjurkan di tengah-tengah khemah Malaysia. Pasukan Malaysia tidak menyediakan slide yang canggih atau carta yang rumit, sebaliknya menggunakan pengalaman sebenar sebagai guru. Mereka membawa para pegawai Afrika melihat cara memasang khemah dengan pantas, menunjukkan cara menubuhkan pusat pengagihan makanan tanpa menimbulkan kekecohan, dan mendemonstrasikan penggunaan penapis air kos rendah yang dibuat dari panel solar dan tong air berharga kurang RM200 senten. Semua yang kami lakukan ini berjaya bukan kerana kami hebat, tetapi kerana kami bersatu padu, hasil gabungan tenaga dari semua pihak. Setiap rakyat Malaysia adalah pemilik misi ini, kata jururawat Zaleha semasa bengkel itu. Malah seorang tentera dari Nigeria datang, meminta untuk bergambar dengan bungkusan makanan, contoh yang menjadi salah satu kunci kejayaan Malaysia. Dalam memastikan bekalan makanan mencukupi, mudah diagihkan, dan mampu menaikkan semangat. Di akhir bengkel, seorang wakil dari Kesatuan Afrika mengucapkan satu ayat yang membuatkan seluruh pasukan Malaysia terdiam. Kami memohon agar Malaysia membantu menubuhkan sebuah pusat latihan kemanusiaan peringkat benua di Afrika atas nama Pusat Harapan Malaysia Afrika. Tiada siapa yang berkata apa-apa, sehinggalah Dr. Ismail mengangkat muka dan berkata, jika ia boleh menyelamatkan lebih banyak nyawa, Malaysia tidak akan menolak. Bengkel kecil di bawah khemah, di tengah-tengah kepanasan benua itu, menjadi titik permulaan untuk mengubah dunia hanya dengan kebaikan hati biasa dari Malaysia. Suatu petang, di sempadan Mali dan Burkina Faso, pasukan Malaysia yang berpecah untuk menubuhkan pusat bantuan berdepan dengan sesuatu yang tidak dijangka ribut pasir gergasi, atau habub seperti yang dipanggil oleh penduduk tempatan. Angin bertiup kencang sehingga beberapa khemah tumbang dan peralatan bertaburan. Langit bertukar menjadi coklat pekat, mengaburkan pandangan. Ratusan penduduk kampung yang masih trauma akibat gempa bumi terpaksa mencari perlindungan dalam keadaan kelam kabut. Tetapi pada saat itu,
tiada seorang pun ahli pasukan Malaysia yang melarikan diri. Mereka sebaliknya menjerit sesama sendiri, gunakan kain basah, lindungi anak-anak dulu, guna kotak makanan untuk halang muka. Dr. Ismail dan beberapa orang jururawat segera menggunakan trak untuk menjadi penghadang angin bagi warga emas. Zaleha dan Cikgu Kamal berlari memimpin kanak-kanak masuk ke dalam stor simpanan sementara dan menyusun kotak-kotak makanan menjadi benteng penghalang debu. Tiada jeritan menyalahkan takdir, hanya suara yang menyuruh mereka berpegangan tangan dan kata-kata semangat dalam pelbagai bahasa. Selepas ribut reda hampir sejam kemudian, kem perlindungan itu sunyi sepi. Seorang kanak-kanak perempuan menunduk hormat pada sebuah kotak makanan kosong yang digunakannya untuk melindungi mukanya. Ini kotak makanan dari Malaysia, kan? Tanyanya polos. Zaleha ketawa bercampur air mata. Ya, sayang. Tapi hari ini, ia bukan sekadar kotak makanan. Ia perisai yang menyelamatkan nyawa. Keesokan harinya, kisah kotak makanan Malaysia menentang ribut pasir menjadi tajuk utama media. Media dalam talian di Afrika Selatan menyiarkan gambar kanak-kanak memegang kotak plastik dengan pelekat jalur gemilang kecil beserta kapsyen. Walaupun ribut pasir dahsyat, ribut kebaikan hati dari Malaysia lebih dahsyat. Wakil Pertubuhan Kesihatan Sedunia di kawasan itu berkata, tiada siapa menyangka sebuah pasukan kecil dari Asia Tenggara mampu menghadapi bencana berganda seperti ini dengan begitu sistematik dan tenang. Dr. Ismail hanya berkata ringkas, Malaysia juga pernah melalui hari-hari yang sukar. Kami tahu betapa pentingnya apabila ada seseorang yang menghulurkan bantuan. Hampir sebulan penuh selepas gempa bumi, pasukan Malaysia yang pada asalnya dijadwalkan untuk misi 10 hari, melanjutkan tempo mereka berkali-kali ganda. Misi menyelamat pesakit, menguruskan bekalan air bersih, dan memberi sokongan moral berterusan setiap hari hinggalah ke kawasan yang paling terpencil. Tetapi apa yang tidak dijangka ialah ikatan yang terjalin erat antara rakyat Malaysia dan kanak-kanak di benua Afrika. Suatu petang di kem di Tanzania, ketika pasukan Malaysia sedang bersiap untuk pulang selepas misi utama selesai, sekumpulan kanak-kanak berlari memeluk jururawat Zaleha. Jangan pergi. Jangan balik Malaysia, kata seorang kanak-kanak perempuan berusia 8 tahun sambil menghulurkan gelang tangan buatan sendiri. Zaleha tersenyum menahan sebak. Kakak kena balik kerja di Malaysia, sayang. Tapi kakak janji akan datang lagi. Ramai kanak-kanak mula menangis. Mereka tidak mahu pasukan Malaysia pergi. Kerana itulah kali pertama dalam hidup mereka, mereka merasai kehangatan sebuah keluarga. Pada hari yang sama, pasukan perubatan mengadakan majlis perpisahan ringkas. Lagu Selamat Hari Raya, versi Swahili dimainkan perlahan. Kotak-kotak hadiah kecil berisi tuala muka, biskut dari Malaysia, dan surat tulisan tangan daripada kanak-kanak Malaysia diedarkan. Salah satu surat berbunyi, saya doakan abang dan kakak di sana kuat. Kalau ada peluang, datanglah ke Malaysia ya. Nanti saya belanja makan nasi lemak. Apabila seorang kanak-kanak Afrika membuka surat itu, dia tersenyum sambil berkata perlahan, saya tak pernah tahu apa itu nasi lemak. Tapi kalau dapat jumpa kamu semua lagi, saya sanggup makan apa sahaja. Berita menyentuh hati ini disiarkan di peringkat global. Misi bantuan Malaysia mungkin telah berakhir, tetapi ikatan hati baru sahaja bermula. Keesokan harinya, ketika pesawat pasukan Malaysia berlepas ke udara, apa yang mereka tinggalkan di bumi Afrika adalah harapan, kenangan, dan imej orang asing yang menjaga mereka seperti saudara sendiri. Selepas pasukan perubatan dan sukarelawan Malaysia tiba di tanah air, mereka disambut dengan sederhana di KLIA. Tiada perarakan besar, hanya keluarga dan beberapa pegawai yang menyambut dengan air mata dan tepukan perlahan. Tetapi di seberang dunia, di ibu pejabat PBB di Geneva, Switzerland, nama Malaysia disebut dalam mesyuarat agung Majlis Tindak Balas Kecemasan PBB. Malaysia telah menunjukkan bahawa bantuan kemanusiaan tidak bergantung pada bajet tetapi pada hati, kata seorang wakil UNHCR. Selepas itu, satu permintaan rasmi menyusul. Kami secara rasmi mencadangkan agar kerajaan Malaysia menjadi peneraju utama dalam fasa pemulihan jangka panjang untuk benua Afrika. Berita ini mengejutkan kerajaan dan seluruh rakyat Malaysia.
tetapi dipenuhi dengan rasa bangga. Kementerian Luar Negeri Malaysia segera menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas bernama Teras Kemanusiaan Malaysia yang terdiri daripada doktor, jurutera, pakar pertanian, guru dan pakar dari pelbagai yayasan. Sektor swasta juga tampil mengumumkan sokongan dana tanpa mengharapkan pulangan. Ini bukan lagi urusan kerajaan, ini urusan seluruh rakyat Malaysia, kata seorang ketua pegawai eksekutif. Media sosial dibanjiri dengan sokongan rakyat. Bolehkah anak saya lukis jalur gemilang untuk dihantar ke Afrika? Saya nak derma anak patung saya kepada kanak-kanak di sana. Terima kasih kerana menjadikan perkataan rakyat Malaysia lebih bermakna. Media di seluruh dunia menyiarkan tajuk utama, Malaysia, the small country with the biggest heart. Beberapa minggu kemudian, PBB secara rasmi mengumumkan penubuhan Pusat Latihan Kemanusiaan Malaysia Afrika di Kenya yang dinamakan Hub Harapan Malaysia. Dr. Ismail dilantik sebagai pengarah kehormat bersama. Kami bukan wira. Kami hanya melakukan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seorang manusia untuk manusia lain, katanya ringkas. Matahari pagi sekali lagi terbit di gurun Sahara Kenya, tetapi kali ini suasananya berbeza. Suara meminta tolong telah bertukar menjadi suara pembinaan semula. Nyanyian kanak-kanak dalam bahasa Melayu yang bermaksud terima kasih bergema di halaman Hub Harapan Malaysia. Tidak jauh dari situ, seorang wanita tua Tanzania sedang menyiram pokok betik yang tumbuh dari benih yang dibawa dari Malaysia. Seorang budak lelaki Somalia sedang membantu memasang panel solar untuk menapis air minuman. Dan seorang pemuda Niger yang memakai kemeja T dengan tulisan Kita Anak Malaysia sedang mengagihkan makanan kepada penduduk kampung yang baru terjejas oleh gempa susulan. Tiada wira dalam semua babak ini, hanya insan biasa yang bangkit melakukan sesuatu yang dunia tidak pernah sangka boleh berlaku. Pada ulang tahun ke-60 selepas gempa bumi itu, PBB mengisytiharkan bahawa projek pasukan Malaysia di Afrika adalah model contoh yang patut dipelajari oleh semua negara. Sekolah pertama yang dibina hasil kerjasama Malaysia-Afrika dibuka di tengah-tengah padang pasir dengan papan tanda bernama Sekolah Harapan. Semasa majlis perasmian, seorang kanak-kanak perempuan naik ke pentas dan berucap dalam bahasa Melayu yang fasih dan jelas, "Terima kasih Malaysia. Saya mahu menjadi doktor seperti Dr. Ismail dan kembali untuk membantu tanah air saya, sama seperti rakyat Malaysia datang membantu saya." Tepukan gemuruh dari penduduk kampung, pasukan antarabangsa, dan pasukan Malaysia bergema lama. Zaleha, Cikgu Kamal, Dr. Aisyah, dan semua sukarelawan berpelukan erat, menangis dan ketawa pada masa yang sama. Dr. Ismail berpaling ke arah kamera berita yang merakam mereka dan berkata ringkas, "Kami rakyat Malaysia yang biasa. Kami hanya percaya bahawa keajaiban boleh berlaku jika kita bertindak. Dan ya, keajaiban itu benar-benar telah berlaku di sebuah benua yang pernah diselubungi keputusasaan. Kerana rakyat Malaysia bukan sahaja menghantar makanan, doktor atau bantuan, tetapi mereka menghantar harapan yang tiada tarikh luput. Kebaikan hati Malaysia yang kecil mungkin tidak mengubah seluruh dunia dalam satu hari. Tetapi pada hari yang paling gelap bagi rakyat Afrika, Malaysia adalah cahaya pertama yang mereka lihat. Jika anda berbangga dengan hati rakyat Malaysia, kongsikanlah kisah ini agar dunia tahu bahawa kita tidak akan meninggalkan sesiapa pun di belakang.